Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya Engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini. Sama-sama kita ingin menerokai perbahasan yang baru daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Hari ini kita masuk dalam bab yang baru. Kita dah selesai daripada bab yang ke-6. Kalau yang masih ingat lagi, bab yang ke-6 adalah berkaitan dengan solat, kan? Berkaitan dengan pesakit, berkaitan dengan doktor. Macam mana pesakit nak dirikan solat, macam mana doktor nak dirikan solat kalau dia ada pembedahan. Itu perbahasan-perbahasan tersebut yang telah pun berlalu pada bab yang ke-6. Pada hari ini, pada minggu ini dan juga pada minggu-minggu yang akan datang, kita akan bahaskan pula satu topik yang baru berkaitan dengan puasa. Puasa pesakit. Jadi bagi golongan yang golongan pesakit ni, kadang-kadang mereka menghadapi isu-isu yang tertentu. Isu-isu baru yang ada kaitan dengan medical issues, isu-isu perubatan yang berkait rapat dengan puasa. Orang tanya tentang penggunaan inhaler, batal puasa ke tidak. Orang bila pergi dialisis, batal puasa ataupun tidak. Dan banyak lagi lah isu-isu semasa yang ada kaitan dengan puasa dan kaitannya dengan golongan para pesakit. So itu merupakan tumpuan bagi bab yang ke-7, isu-isu fiqh semasa yang ada kaitan dengan golongan pesakit dan puasa. Dan sesi lalu kita pun telah melalui menerokai tentang solat pesakit. Dan sang pengarang kitab ini iaitu Dr. Muhammad Rafiqi, sebelum dia bahaskan isu-isu semasa, sebelum dia bahaskan tentang injection ni, ambil suntikan, batal puasa ataupun tidak, pakai inhaler, batal puasa ke tidak, kan? Pakai ubat titis mata, ubat titis telinga, ataupun ubat titis hidung, sama ada batal puasa ataupun tidak, mengguna peralatan yang tertentu yang masuk ke dalam badan kita, batal puasa ataupun tidak. Sebelum dia bahaskan tentang perkara-perkara tersebut, dia memulakan perbahasan bab yang ke-7 ni dengan sesuatu yang simple terlebih dahulu, sesuatu yang mudah terlebih dahulu, iaitu berkaitan dengan ayat puasa. Ayat puasa yang kita maksudkan adalah Suratul Baqarah ayat 183 sampailah ayat 185. Jadi pada malam ini kita nak berikan penjelasan berkaitan dengan Suratul Baqarah ayat 183 sampailah ayat 185 yang ada kaitan dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita nak berikan penjelasan berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Kita bermula dengan ayat 183. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi ayat ini
adalah ayat yang mengandungi yang menyatakan secara jelas tentang kewajipan bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan kita pada bulan Ramadan, kita berpuasa, kita mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita mengelakkan diri daripada makan, kita mengelakkan diri daripada minum, kita mengelakkan diri daripada mengadakan hubungan sebadan antara suami isteri pada siang hari bulan Ramadan. Jadi ada perkara-perkara yang tertentu yang perlu dielakkan daripada dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Sambungan ayat tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi ibadah puasa ni bukan hanya diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah puasa juga diwajibkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dan sebahagian di kalangan para mufassirin, ahli tafsir, mereka mengatakan di kalangan ulama, di kalangan umat yang terdahulu, yang diwajibkan ke atas mereka berpuasa adalah sebagai contoh umat Nabi Musa alaihi salam, umat Nabi Isa alaihi salam. Mereka juga diwajibkan berpuasa. Sebagaimana kita diwajibkan berpuasa, mereka juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 183 ni, dia menjelaskan kepada kita tentang tujuan, matlamat, hikmah di sebalik disyariatkan ibadah puasa. Apakah matlamat ataupun hikmah di sebalik pensyariatan ibadah puasa? Adalah agar kamu bertakwa. Menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan takwa adalah mentaati perintah Allah. Yang dimaksudkan dengan takwa adalah menjauhkan diri daripada larangan Allah. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau hari-hari yang kita tak puasa, kita boleh makan, kita boleh minum bila-bila kita nak. Kan? Tapi pada bulan Ramadan, pada bulan puasa, seorang Muslim, seorang mukmin, dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan perkara-perkara yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari bulan Ramadan. Semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata sebahagian di kalangan para mufassirin juga adalah pada bulan Ramadan ni, pada bulan puasa biasanya seorang Muslim ni dia akan mempertingkatkan lagi kan, memperbanyakkan lagi ibadahnya kepada Allah. Especially terutama pada bulan Ramadan. Kan ada solat qiyamul lailnya, ada solat tarawihnya, kan, memperbanyakkan solat sunat. Itu semua adalah dengan tujuan untuk melahirkan seorang insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mentaati perintah Allah dan menjauhkan diri daripada larangan Allah. Jadi hikmah ataupun tujuan di sebalik pensyariatan ibadah puasa adalah agar kita semua menjadi insan ataupun hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat 183 kita beralih kepada ayat 184. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang diwajibkan ke atas umat Nabi Muhammad SAW adalah beberapa hari yang tertentu. Kita dalam setahun yang diwajibkan kita berpuasa yang puasa wajib hanya pada bulan Ramadan saja. Pada sebahagian tahun bulan Ramadan 29 hari, pada sebahagian tahun bulan Ramadan pula adalah 30 hari. 30 hari kita berpuasa. Satu bulan kita berpuasa, puasa yang wajib, manakala baki 11 bulan adalah tak wajib berpuasa. Tapi disunatkan berpuasa pada hari-hari yang tertentu. Sebagai contoh puasa Isnin dan Khamis, puasa Nabi Daud AS, puasa pada hari Arafah, dan puasa pada hari-hari yang tertentu yang digalakkan kita berpuasa. Jadi puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jumlah harinya taklah begitu banyak. Kalau nak dibandingkan dengan hari-hari yang kita tak diwajibkan berpuasa. Satu bulan sahaja diwajibkan berpuasa, manakala baki 11 bulan kita tak wajib berpuasa. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi dalam ayat ini ada sebut tentang golongan yang tertentu yang diberikan keringanan bagi mereka untuk meninggalkan puasa. Antaranya adalah golongan yang sakit. Sakit jenis macam mana? Sakit yang melemahkan seseorang, yang menyusahkan seseorang, yang menyukarkan seseorang daripada menjalankan ibadah puasa. Sakit jenis inilah diberikan keringanan bagi seorang hamba untuk meninggalkan puasa yang wajib. Adapun kalau sakit yang sikit, ada macam pakai plaster sikit, cedera sikit kat tangan, dekat jari, terluka sikit, kan selagi mana dia tidak memberikan kemudaratan kepada kita, dia tidak menyusahkan kita berpuasa, maka hendaklah kita teruskan berpuasa. Atau dalam perjalanan. Jadi golongan yang bermusafir, mereka juga diberikan kelonggaran, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Golongan musafir yang travel, yang menempuhi jarak yang tertentu. Ada perbincangan di kalangan ulama siapakah itu seorang musafir. Sebahagian di kalangan para ulama mereka define musafir ni sebagai orang yang telah menempuhi jarak yang tertentu, kan? Lebih kurang 90 km ke atas, walaupun ada perbahasan para ulama tentang jumlah kilometer yang perlu ditempuhi sebelum dinamakan sebagai musafir. Rata-rata approximately lebih kurang 90 km. Satu perjalanan yang jauh dianggap sebagai satu musafir. Manakala sebagian ulama yang lain pula mengatakan nak menentukan seorang itu musafir ataupun tidak adalah berdasarkan uruf, berdasarkan adat kebiasaan. Yang pentingnya perjalanan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah perjalanan yang pendek, tapi satu perjalanan yang jauh. Golongan yang musafir diberikan kelonggaran bagi mereka untuk meninggalkan puasa. Dalam ayat ini juga menyentuh, walaupun diberikan keringanan untuk meninggalkan puasa, tetapi hendaklah diqadakkan hari-hari yang ditinggalkan tu, maka hendaklah digantikan semula di luar bulan Ramadan. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Adapun bagi golongan orang-orang Islam yang tertentu, yang sukar bagi mereka nak menjalankan puasa, nak berpuasa, susah bagi mereka. Kata sebahagian di kalangan para mufassirin, yang dimaksudkan dengan sukar ataupun berat menjalankan puasa
adalah mereka ni barangkali sudah terlampau lanjut usia. Kan, usia yang begitu lanjut kan, sampai sukar ataupun susah bagi mereka untuk menjalankan ibadah puasa. Adakah diberikan kelonggaran bagi golongan ini untuk tidak berpuasa? Jawapannya yes, diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa tetapi wajib bayar fidyah. Dan apakah itu fidyah? Fidyah adalah memberi makan kepada orang miskin. Itu bagi mereka golongan yang telah lanjut usia sampai susah ataupun sukar baginya untuk menjalankan ibadah puasa, diberikan kelonggaran untuk membayar fidyah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Kata sebahagian di kalangan para mufassirin yang dimaksudkan dekat sini, kan tadi disebutkan barang siapa yang susah bagi dia puasa, dia boleh bayar fidyah, terutama sekali golongan yang dah lanjut usia, kan boleh bayar fidyah. Jadi yang dimaksudkan dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, menurut sebahagian mufassirin, ahli tafsir, mereka mengatakan adalah dia bagi lebih makanan kepada orang miskin tu yang diberikan, dia berikan dengan takaran yang lebih. Dia beri dengan kadar yang lebih. Sebahagian mufassirin pula mereka berpandangan yang dimaksudkan kat sini adalah dia memberi makan kepada lebih daripada satu orang miskin. Walaupun perkara itu adalah tak wajib baginya. Jadi dia bagi lebih in terms of fidyah tu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kalau nak bandingkan antara bayar fidyah ni dengan berpuasa, sebenarnya berpuasa tu lebih baik. Walaupun membayar fidyah itu dibenarkan, tapi bagi mereka yang berpuasa itulah lebih afdal, lebih utama dan lebih baik. Kita beralih kepada ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Apa artinya? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi puasa tadi yang pada ayat 183, 184 yang sebut tentang wajib puasa pada hari-hari yang tertentu. Hari-hari yang tertentu yang dimaksudkan dekat situ adalah puasa pada bulan Ramadan. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagian mufassirin mengatakan diturunkan Al-Quran ke langit dunia. Sebagian mufassirin pula mengatakan yang dimaksudkan dengan diturunkan Quran kepada Nabi SAW. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada Rasul SAW. Sebagaimana kita maklum, ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah beberapa first few verses, beberapa ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Dan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Istimewa sangat bulan Ramadan ini adalah kerana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim diturunkan pada Lailatul Qadar. Jadi Syahrul Ramadan ni kebiasaannya digelar juga sebagai Syahrul Quran.
bulan Al-Quran kerana di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran? Apa hikmahnya? Apa fungsinya? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya. Sebagai panduan dalam kehidupan kita ni. Kita hidup kat dunia, kita perlukan kepada panduan. Kita perlukan kepada bimbingan. Kita perlukan kepada guidance. Dari mana nak dapat guidance tu? Daripada mana nak dapat panduan tersebut, petunjuk tersebut? Adalah daripada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan kalamullah. Merupakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quranul Karim juga diturunkan untuk membezakan antara yang hak dengan yang batil. Perkara-perkara yang hak adalah perkara-perkara yang selari dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkara-perkara yang batil adalah perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Apa maksud barang siapa di antara kamu yang hadir? Yang dimaksudkan barang siapa yang bermukim, barang siapa yang tak musafir. Pada bulan Ramadan, dia berada dekat negeri dia tak musafir keluar negeri, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Kan? Wajib puasa. Melainkan kalau dia sakit. Adapun bagi mereka yang bermusafir, kan? Mereka yang mengembara, travel ke lain tempat, lain negara, golongan ini diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Tapi mereka-mereka yang hadir, iaitu mereka-mereka yang mukim, yang tidak musafir, wajib baginya untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Tapi siapa yang sakit, golongan yang bermusafir, kan, mereka ni, golongan ini boleh berbuka puasa, tapi wajib bagi mereka untuk menggantikan hari-hari yang telah pun mereka tinggalkan. Kan, jadi kalau mereka musafir bulan Ramadan, contohlah 5 hari, mereka pun tak puasa 5 hari, maka di luar bulan Ramadan wajib qadakan, wajib gantikan 5 hari tersebut. Pada hari-hari yang lain, iaitu pada hari-hari di luar bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelonggaran, berikan keringanan. Orang yang travel, yang musafir, boleh tinggalkan puasa. Orang yang sakit, boleh tinggalkan puasa. Dan keringanan ini, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempermudahkan. Allah inginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan kesukaran, kesusahan bagi hamba-hambanya. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri ajaran Islam. Ciri-ciri ajaran Islam bunya ala taisir. Allah mempermudahkan. Nabi SAW pun mempermudahkan. Bahkan kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Permudahkanlah, jangan menyulitkan, berilah khabar gembira, jangan buat manusia lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma juga kita ingatkanlah, bila yang dimaksudkan dengan berikan kemudahan adalah memberikan kemudahan dengan mengikut garis panduan yang telah diletakkan oleh para alim ulama kita.
Bukanlah berikan kemudahan sampai kepada tahap melakukan dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya bagi mereka-mereka yang tak berpuasa, kan, kerana ada keuzuran kan, seperti musafir ataupun sakit. Bila dia qadakkan, dia gantikan puasa tersebut, hendaklah dia cukupkan bilangannya. Kalau mereka tak puasa 5 hari disebabkan musafir, di luar bulan Ramadan, kena kena genapkan kan, kena qadak, gantikan kan, dengan jumlah yang sama. Kan? Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Kan kita mengagungkan Allah dengan melakukan ibadah puasa. Kita mengagungkan Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kamu bersyukur. Kan? Jadi itulah sedikit penjelasan berkaitan dengan surah Al-Baqarah, yang mana sang pengarang kitab ini dia mulakan perbincangan tentang bab puasa pesakit dengan menukil firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 183 sampailah ayat 185. Jadi ayat-ayat yang baru kita bacakan tadi dia adalah tertumpu kepada beberapa hukum hakam yang ada kaitan dengan puasa. Daripada ayat-ayat tersebut kita belajar yang puasa yang diwajibkan kepada kita ni bukan kita saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang melakukannya, tetapi umat-umat yang terdahulu juga mereka pernah diwajibkan berpuasa. Dan puasa yang diwajibkan kepada kita hanyalah puasa pada bulan Ramadan, sekitar 29 ataupun 30 hari. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi juga dia menunjukkan kepada kita di sana ada golongan-golongan yang tertentu yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sebagai contoh, golongan yang musafir ataupun golongan yang sakit, mereka diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Walaupun diberikan kelonggaran bagi golongan ini untuk tidak berpuasa, tapi mereka masih wajib untuk mengqadakkan, menggantikan hari-hari yang telah mereka tinggalkan puasa. Mereka wajib menggantikannya pada luar bulan Ramadan. Dan itu adalah sebagai satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, kita akan mula membincangkan isu-isu kontemporari sebagaimana yang dimuatkan oleh sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, yang ada kaitan dengan puasa. Soalan-soalan semasa, orang tanya tentang penggunaan inhaler batal puasa ke tidak, orang tanya tentang injection suntikan batal puasa ataupun tidak, orang tanya tentang dialisis batal puasa ataupun tidak, dan banyak lagi benda. Dan isu-isu ini adalah isu-isu yang telah diijtihadkan oleh para ulama semasa kita, especially pernah dibincangkan di Majma' Fiqh Al-Islami, International Islamic Fiqh Academy, pernah membahaskan banyak isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan puasa yang akan kita kongsi dengan antum insya-Allah bermula pada sesi yang akan datang insya-Allah taala. Sesi malam ini saya berpada setakat di sini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesalahan, kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup majlis ilmu pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.